Apabila kita berbicara tentang akidah, semestinya kita berbicara tentang kepercayaan, keyakinan dan keimanan kita. Hal ini jelas bahawa akidah dan keimanan itu merupakan dua istilah yang punya makna yang sama. Akidah adalah persoalan yang terpenting dalam setiap kehidupan orang Islam. Mengikut Islam, akidah menjadi asas ataupun tiang bagi pembinaan agama Islam itu sendiri. Dari sudut yang lain, akidah juga dapat ditakrifkan sebagai benteng yang kuat untuk menjaga dan mengawasi setiap bentuk kesesatan, kejahilan, penyelewengan yang mungkin akan menyerang pemikiran umat Islam pada zaman sekarang. Pada masa kini, banyak penyelewengan akidah yang berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri, sama ada dari segi pemikiran, percakapan dan lebih lagi perbuatan yang dilarang oleh agama. Semuanya adalah berpunca dari ketidakfahaman secara mendalam dan kejahilan tentang asas akidah itu sendiri. Sedangkan kefahaman tentang akidah itu adalah satu tuntutan untuk melahirkan keyakinan dan penghayatan Islam secara menyeluruh. Pengertian akidah dari segi bahasa merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu aqadah, yang membawa maksud hukum, perjanjian ataupun pemastian seperti akad nikah, akad jual beli dan akad sumpah. Perkataan akidah merujuk kepada ikatan yang kemas dan simpulan yang kuat. Dalam Al-Quran tidak terdapat perkataan akidah, namun perkataan dasarnya ialah aqadah yang tersebut sebanyak 7 kali dalam 5 surah yang berlainan. Akidah juga ditakrifkan sebagai kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang sebenar dan mutlak, yang kekal dan tetap, yang pasti, hakiki lagi suci seperti yang diwajibkan oleh Islam, iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keadaan dan suasana. Dari sudut istilah pula, Syed Haji Ibrahim mendefinisikan akidah iaitu suatu penyelidikan atau pemeriksaan tentang kepercayaan seseorang berkaitan kekahinan, kerasulan, sam'iyat dan dalil yakiniyah dan nakliyah. Hasan Al-Banna juga mendefinisikan bahawa akidah adalah hal tentang keyakinan hati, kepercayaan hati yang mendorong jiwa menjadi tenang dan lapang, tidak bimbang dan risau, bersih dan suci dari sebarang syak. Dalam kitab yang lain pula, Hasan Al-Banna ada memberikan maksud akidah dengan maksud setiap perkara yang wajib diyakini dan dipercayai oleh hati dan jiwa kepada Allah SWT, sehingga benar-benar yakin dan taat kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan. Contohnya, apabila seseorang yakin wujudnya Allah, maka dia wajib untuk meyakini dan percaya bahawa Allah itu sememangnya wujud dan tidak menyerupai sebarang makhluk ciptaannya, dan percaya bahawa Allah itu bersifat sempurna dan tiada sedikit pun kekurangan padanya. Akidah atau keimanan yang sebenar itu semestinya mengandungi ciri-ciri seperti berasaskan kefahaman minda dan ilmu yang mantap. Selain itu, kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berada dalam keadaan yang cukup teguh, bahkan ia tidak boleh menerima sebarang bentuk syak dan tidak mungkin digugat oleh sebarang kepercayaan yang lain selain daripada kepercayaan kepada agama Allah. Di samping itu juga, kepercayaan dan keyakinan itu mestilah diikuti dengan perkataan ataupun kepatuhan hati serta kemahuan untuk mempraktikkan segala hukum hakam atau seruhan dengan penuh rela hati tanpa sebarang paksaan dan bantahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Irsya Balqis binti Muhammad Arman, nombor metrik 067458. Pertamanya, saya akan mengulaskan mengenai siapakah sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kita tahu, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan para sahabat baginda. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah diambil dan dirumuskan oleh ulama berdasarkan riwayat hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Riwayat Al-Tirmizi. Tahukah anda, gelaran Ahli Sunnah wal Jamaah pada satu ketika dahulu digunakan untuk membezakan kumpulan terbesar kaum muslimin
daripada puak-puak minoriti seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Seterusnya ialah pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Para ulama telah membuat kesimpulan bahawa maksud mereka yang mengikut sunnah Rasulullah dan para sahabat ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu pegangan yang berakar umbi daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Kemudian disusun dengan lebih bersistem dan teguh oleh dua tokoh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disifatkan sebagai ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya. Sementara ajaran lain disifatkan sebagai ajaran yang keliru, menyeleweng dan mempunyai kecenderungan yang jauh daripada ajaran yang berasaskan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, antara ciri-ciri pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah yang pertama, berpegang dan mentafsirkan hukum Islam berdasarkan kepada sumber perundangan utama iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas tanpa menolak atau mengurangkan peranan salah satu daripadanya. Yang kedua, berpegang kepada ajaran Islam yang meliputi perkara mengenai imam iaitu akidah Islam iaitu syarak dan ihsan iaitu akhlak. Yang ketiga, berpegang kepada Al-Quran yang dihimpunkan oleh para sahabat, terutamanya Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani, serta berpegang kepada Al-Sunnah, terutamanya hadis-hadis yang dihimpunkan oleh imam-imam besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan imam-imam lain yang diiktiraf. Yang keempat, berkepercayaan bahawa para sahabat kesemuanya bersifat benar dan adil tanpa mengkufurkan salah seorang daripada mereka, terutamanya para khulafa ar-rasyidin iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Yang kelima, percaya dan beriman kepada perkara gaib, terutamanya yang sabit melalui Al-Quran dan As-Sunnah seperti siksaan kubur, balasan syurga neraka dan sebagainya. Dan yang keenam, tidak mengkufurkan saudara se-Islam atau sekiblat Kaabah iaitu ahli al-Qiblah dengan mudah kecuali dengan pertimbangan ilmu atau hujah yang kuat, sikap dan adil. Yang ketujuh, kesederhanaan dan dalam kepercayaan dan pengalaman iaitu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu cuai. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai ciri-ciri akhlak Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya macam mana kita nak kenal golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada banyak tapi yang boleh kita sebut adalah Sunnah wal Jamaah tidak mengagungkan mana-mana imam ataupun ulama yang mereka ambil seluruh ucapannya selain Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun mereka tetap menghormati imam-imam, terutamanya imam-imam mazhab yang empat. Yang kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengetahui tentang Rasulullah SAW. Kerana itu, mereka adalah orang yang paling mencintai baginda dan paling setia mengikut sunnahnya. Yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengutamakan atau meninggikan logik akal berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli Sunnah juga menolak sikap bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seseorang. Ahli Sunnah hanya membantah dan menjelaskan kebenaran sahaja kepada orang yang berselisih dengan mereka ini. Ini berbeza dengan kelompok lain seperti Khawarij yang senang berselisih, menyesatkan dan mengkafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan untuk slide yang seterusnya iaitu berkaitan prinsip-prinsip yang disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Terlebih dahulu, nama saya Nur Aziana Syafiqah binti Azizi, nombor metrik 067440. Ahli Sunnah wal Jamaah telah menggariskan beberapa prinsip yang telah disepakati. Prinsip-prinsip ini telah dijadikan sebagai pegangan bagi setiap pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah.
Hal ini kerana aliran pemikiran yang sesat sentiasa wujud di sepanjang zaman. Jadi, antara prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah ialah yang pertama berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membenarkan sifat-sifat Allah tanpa mempersoalkan bentuknya serta mensucikannya daripada persamaan dengan makhluk yang lain. Seterusnya adalah berkaitan Al-Quran. Kita perlu menetapkan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang agung, bukannya makhluk. Yang ketiga pula ialah berkaitan ruqyah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, yang mana kita perlu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tapi ia tidak boleh dilihat oleh sesiapa pun dalam kehidupan dunia ini. Dan yang keempat pula ialah berkaitan ruqyah Allah di akhirat, iaitu di dalam syurga nanti golongan-golongan mukmin akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua-dua mata mereka sendiri. Seterusnya adalah berkaitan berita keadaan selepas mati. Kita juga perlu beriman dan membenarkan kehidupan selepas mati sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk poin yang lain pula ialah berkaitan qadar, yang mana kita mestilah beriman dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tingkatnya, sama ada ia baik maupun ia buruk. Dan kita perlu beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui semua perbuatan manusia berdasarkan ilmunya yang qadim dan azali. Yang ketujuh iaitu iman, yang mana iman kita ini adalah satu ucapan atau perbuatan yang boleh bertambah dan berkurang. Iman mempunyai perkara pokok iaitu aslu dan cabang iaitu furuk. Iman seseorang itu tetap terpelihara selagi mana ia tidak menyeleweng dalam perkara pokok. Oleh itu, tidak menjadi kafir bagi seseorang yang melakukan kemaksiatan itu kecuali dia menidakkan perkara pokok dalam iman. Untuk poin yang kesembilan ialah kemungkinan berkumpulnya antara seksa dan pahala, yang mana Ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat terhadap kemungkinan berkumpulnya antara seksa dan pahala pada diri seseorang itu. Namun tidak mewajibkan seksa atau pahala pada orang yang tertentu kecuali dengan dalil yang khusus. Dan poin yang terakhir ialah tidak ada maksum selain Rasul. Kita perlu mencintai dan mendukung sahabat Rasulullah SAW, ahli keluarga dan isteri-isteri baginda. Namun kita perlu ketahui bahawa sifat maksum hanya layak untuk Rasulullah SAW tanpa melibatkan sahabat, ahli keluarga dan isteri-isteri baginda. Baik, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu mazhab? Mazhab dari segi bahasa ialah jalan yang dilalui dan dilewati oleh sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Manakala dari segi istilah pula, ia adalah sebuah metodologi atau jalan fikiran yang digunakan oleh seseorang imam mujtahid itu dalam memutuskan masalah atau mengistibatkan hukum. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah terdapat 4 mazhab yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah mazhab Syafi'i. Mazhab ini diasaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Mutalibi bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah, iaitu pada tahun wafatnya Abu Hanifah, dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil lagi. Beliau pernah tinggal bersama kabilah Hudai di Al-Badiyah, iaitu satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i ini banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Di antara hasil karya beliau ialah Ar-Risalah, yang merupakan penulisan pertamanya dalam bidang ilmu usul fiqh, dan Kitab Al-Um di bidang fiqh berdasarkan mazhab jadidnya. Fatwa yang terpakai dalam mazhab Syafi'i ialah kaul jadidnya dan bukan kaul qadimnya, kerana Imam Syafi'i telah menarik balik dengan berkata, "Aku tidak membenarkan orang meriwayatkannya daripada aku."
hanya dalam beberapa masalah sahaja, iaitu sebanyak lebih kurang dalam 17 masalah yang difatwakan berdasarkan kaum qadim, melainkan ia adalah mazhab Syafi'i. Okey, mazhab yang seterusnya ialah mazhab Hambali. Nama bagi mazhab ini diambil dari nama pengasasnya sendiri, iaitu Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Al-Juhaili Al-Saibani. Beliau telah dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad dan beliau juga telah wafat di sana pada bulan Rabiul Awal. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa buah bandar seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan Al-Jazirah. Imam Ahmad telah menghadapi banyak dugaan dan rintangan. Cabaran yang paling hebat dihadapi oleh beliau adalah satu peristiwa yang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasi', yang mana pada waktu itu fahaman Mu'tazilah telah berkembang dan menjadi mazhab rasmi bagi negara tersebut. Mereka telah membawa tuntutan dengan mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Imam Ahmad dipaksa mengakui bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh beliau. Hal ini kerana beliau menganggap bahawa Al-Quran itu bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Perkara ini telah menyebabkan beliau dipukul dan dikurung. Dasar bagi mazhab Hambali ini berdasarkan kepada perkataan, perbuatan, jawapan-jawapan dan sebagainya. Beliau telah menghasilkan Al-Musnad dalam hadis yang mana ia mengandungi 40,000 hadis. Imam Hanbal mempunyai kekuatan menghafal yang kuat. Dan yang ketiga pula ialah mazhab Maliki. Mazhab ini diasaskan oleh Imam Malik bin Anas bin Abu Amir Al-Ashabi. Beliau merupakan seorang imam fiqh dan hadis Darul Hijrah di Madinah selepas zaman tabi'in. Beliau dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu pada tahun 93 Hijrah bersamaan 713 Masihi di Madinah, dan wafat pada zaman pemerintahan Islam, iaitu zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Malik telah menuntut kebanyakan ilmunya dari ulama-ulama di Madinah. Beliau juga telah menerima hadis-hadis daripada ramai ulama hadis, antaranya seperti Nafi bekas hamba Ibnu Umar dan Ibnu Shihab Al-Zuhri. Imam Malik merupakan seorang tokoh dalam bidang hadis dan fiqh. Dan yang keempat pula ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi diasaskan oleh Imam Al-Azham Abu Hanifah bin Al-Nu'am bin Tabi' bin Zuwatar Al-Kufi. Beliau berasal dari keturunan Parsi. Al-Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Imam Abu Hanifah telah menuntut ilmu dengan mendalami ilmu hadis dan fiqh daripada bimbingan ulama yang terkenal. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh selama 18 tahun daripada Hamad bin Abu Sulaiman. Imam Abu Hanifah sangat teliti dan berhati-hati dalam menerima sesuatu hadis. Beliau menggunakan qiyas dan istihsan. Beliau telah menghasilkan sebuah kitab iaitu Al-Fiqh Al-Akbar. Manakala dalam bidang hadis pula, beliau telah menghasilkan Al-Musnad. Antara cabaran ahli sunnah wal jamaah ialah yang pertama, kemunculan fahaman liberal dan pluralisme, dan yang kedua ialah kemunculan golongan Syiah. Malaysia adalah sebuah negara Islam yang berteraskan dasar ahli sunnah wal jamaah. Akidah, syariah dan akhlak ummah sentiasa dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam dasar tersebut. Dasar ini jelas termaktub di dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah bukanlah nama sebuah parti politik atau mazhab baharu yang diasaskan oleh ulama.
Sebaliknya, ia merupakan istilah yang berpunca daripada nas-nas syarak yang banyak. Bagi istilah as-sunnah, Rasulullah SAW pernah mengungkapkannya dengan makna wahyu yang selain daripada Al-Quran. Baginda SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma inni i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Riwayat Al-Baihaqi. Pada era globalisasi ini, ajaran sesat seperti fahaman Islam liberal, Syiah dan lain-lain sangat berleluasa, memandangkan teknologi pada zaman kini dapat memudahkan seseorang menyebarkan sesuatu berita ataupun video yang tiada kesahihannya dengan sekelip mata dengan hanya menyentuh hujung jarinya pada skrin telefon bimbit. Hal ini dikatakan demikian kerana mentaliti umat pada zaman moden ini adalah cepat untuk mempercayai sesuatu perkara ataupun cepat untuk membuat kesimpulan dan keputusan walaupun tidak tahu asal-usul akan kebenarannya. Perkara-perkara seperti inilah yang perlu dijauhi dan dicegah oleh seluruh umat Islam di Malaysia agar akidah ahli sunnah wal jamaah tidak terpesong dari jalan yang benar. Antara cabaran ahli sunnah wal jamaah di Malaysia adalah di mana umat Islam dan para ulama sedang berhadapan dengan aliran pemikiran barat yang melahirkan fahaman Islam liberal dan pluralisme, agama yang bertunjangkan kepada fahaman pasca modernisme. Fahaman ini merupakan fahaman yang menuntut hak kebebasan mutlak dan berselindung di bawah panci hak asasi manusia. Fahaman ini juga berpotensi untuk mengakibatkan keterbukaan yang melampau dalam perkara teologi maupun ibadah kerana ianya menuntut pentafsiran semula ajaran-ajaran Islam atas nama keterbukaan dan kemodenan. Menganut faham pluralisme adalah fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama, yakni benar belaka. Orang Islam tidak boleh meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Sebaliknya, mereka hendaklah mengiktiraf agama lain juga benar dan betul. Sebagai contoh, sambutan kongsi raya iaitu menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama di Malaysia iaitu Islam, Hindu, Cina dan Kristian. Sekalipun telah ditegur oleh mufti dan para ulama dalam muzakarah ulama iaitu pada 13 Jun 2006 di Perak sebagai bertentangan dengan Islam. Namun, golongan Islam liberal menolak pandangan mufti dan ulama-ulama tersebut. Menyingkap fakta yang seterusnya, golongan Syiah juga telah menjadi tentangan dan cabaran kepada ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini. Hal ini dikatakan demikian kerana penyebaran fahaman Syiah dalam budaya Malaysia telah menimbulkan perpecahan dan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Pendapat Syiah yang jelas berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah mula mendapat tarikan dalam masyarakat dan mereka semakin berani untuk menyatakan pandangan mereka. Mereka juga telah mengambil tindakan secara terang-terangan dengan menumpuhkan Majlis Syiah Malaysia melalui surat terbuka dan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong serta memberi keterangan di mahkamah. Karya-karya penulisan yang telah dibukukan juga oleh golongan mereka telah disebarkan secara terbuka dan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adira binti Mubarudin, nombor matrik 067415. Jadi, usaha untuk memartabatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada era globalisasi ini, zaman semakin bergerak ke arah moden dan banyak perkara baru yang sudah ditakut tambah oleh setengah golongan yang tidak bertanggungjawab.
tidak kira dari segi pemakaian maupun pembelajaran. Pemesohan akidah juga antara perkara yang semakin berkembang kerana munculnya golongan ajaran sesat, pemikiran barat moden dan aliran pemikiran Syiah serta Islam liberal. Untuk memastikan ketamadunan umat Islam, perkara ini perlu dibendung serta usaha untuk memartabatkan akidah ahli sunnah wal jamaah hendaklah dipergiatkan serta diperkembangkan supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan aliran pemikiran penyelewangan akidah. Beberapa usaha untuk memartabatkan akidah ahli sunnah wal jamaah ini ialah dengan membendung serta menghapuskan golongan Syiah yang berada di negara kita. Gerakan dakwah yang kemas serta teknik dakwah yang sistematik dapat dijadikan salah satu usaha untuk memartabatkan akidah umat Islam. Ini bersesuaian daripada ciri akhlak yang menghiasi golongan ahli sunnah wal jamaah, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini disebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kalian kepada yang makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka-mereka lah orang-orang yang beruntung. Selain itu, pendidikan sangat penting untuk menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman terhadap kandungan ajaran ahli sunnah wal jamaah perlu diperkasakan, terutamanya melalui pendidikan formal atau pendidikan lain. Perlu mengkaji kandungan mata pelajaran yang terkandung dalam sukatan pelajaran supaya pelajar dapat memahami dengan jelas kedudukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan teknologi pelajaran juga memainkan peranan penting, terutamanya dalam memahami isu-isu Zoomiyat. Kegagalan pendidikan awal boleh menyebabkan seseorang terdedah kepada ancaman penyelewengan kepada ajaran atau lebih cenderung menggunakan logik akal sahaja. Individu yang diberi tanggungjawab mentadbir masjid juga memainkan peranan yang penting. Kebanyakan masjid ditadbir hanya melakukan aktiviti wajib seperti solat jemaah. Sebagai pentadbir masjid, amat digalakkan untuk melakukan aktiviti yang membawa kepada unsur kerohanian serta mengimarahkan masjid dengan mengadakan bacaan Yasin, gotong royong perdana, majlis ihar Ramadan dan lain-lain lagi. Dengan adanya program seperti ini, masyarakat daripada segenap usia tidak kira muda maupun golongan emas lebih berminat untuk mendatangi masjid. Perkara ini sedikit sebanyak dapat mengimarahkan masjid dan dapat timbulkan rasa cinta akan masjid serta agama Islam dan dapat menguatkan keimanan agama Islam dalam diri mereka. Kepentingan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini saya bagi mengikut poin, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjamin keamanan negara, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan, menjadi asas penerimaan sesuatu amalan, mengelakkan umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Seterusnya dapat memelihara kesucian agama Islam, menghindari umat Islam daripada fahaman yang melampau, dapat membersihkan akidah daripada kesesatan serta amalan diterima kerana akidah yang betul. Hidup kita direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, usaha bagi memartabatkan akidah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia merupakan agenda yang amat penting bagi memastikan kelangsungan kemajuan umat Islam di Malaysia. Kesatuan akidah akan menentukan keseragaman langkah umat Islam menuju kejayaan. Dalam hal ini, usaha perlu dilakukan oleh seluruh umat Islam, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Di samping membantras penularan ajaran sesat atau aliran pemikiran barat moden yang menyesatkan, pemberitahuan mengenai ajaran ahli sunnah wal jamaah juga amat penting diberikan kepada seluruh umat Islam. Dalam keadaan umat Islam yang mempunyai tahap pendidikan dan pengetahuan yang berbeza, pendidikan merupakan satu wadah yang amat besar peranannya bagi mencapai matlamat tersebut dengan menjadikan institusi pendidikan seperti sekolah, institusi pendidikan tinggi IPT, masjid dan surau sebagai pusat tumpuan gerak kerja. Oleh itu, satu kajian yang terperinci perlu dijalankan terhadap aktiviti pendidikan yang berkaitan dengan pengajian Islam yang sedang dijalankan di Malaysia. Pendirian pihak berkuasa dan institusi Islam di Malaysia dalam menetapkan ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan rasmi adalah sangat wajar supaya menjadi panduan dan pegangan hidup serta pengamalan masyarakat Islam di negara ini. Di samping itu, umat Islam dituntut untuk menghayati prinsip-prinsip, ciri-ciri dan manhaj yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah.
Semoga sikap ini memberi impak positif yang berpanjangan dalam menyatupadukan umat dan menguatkan perpaduan serta menjamin kestabilan negara kita. Sebarang percubaan memasukkan ajaran dan pegangan yang berbeza dengan amalan biasa Ahli Sunnah wal Jamaah dan masyarakat Islam di negara ini dilihat sebagai cubaan untuk memecah belahkan masyarakat dan menggugat kestabilan serta keharmonian negara. Justeru, mimbar menyeru kepada para jemaah di hari Jumaat, marilah kita sama-sama menghapuskan ajaran sesat dan fahamkan akidah yang bertentangan dengan hadis ahli, menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat gotong royong. Janganlah kita membuang masa sibuk melakukan perkara yang boleh merosakkan dan menggugat kedaulatan negara dan negara kita. Sebaliknya, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang sebenar untuk memahami hak yang didatangi dengan manhaj murni daripada ahli sunnah wal jamaah untuk memartabatkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam.